Ya, Ya. dia duduk sama Ya. dalam mesyuarat, dia sendiri membuat keputusan, dia sendiri yang kadang-kali memberi pandangan dan pendapat, dia diberi peluang dan ruang untuk mempertahankan pandangan dan pendapat dia mungkin berbeza, tapi akhirnya keputusan itu dibuat secara konsensus di dalam mesyuarat Syarat kabinet dan ia perlu dipertahankan. Tapi orang macam ni, kalau keputusan itu dibuat secara konsensus setelah dibincang dan setelah diberi peluang dan ruang untuk mempertahankan hujah macam ni, saya tidak nafikan mana ada satu kabinet yang semua bersetuju. Tapi saya dipahamkan masa Barisan Nasional dulu begitu. Ya. Kejap mesyuarat habis sebab semua setuju. Tak ada hal. Tapi masa kami dulu, ketidaksetujuan kami itu beredar pada perbahasan apa? Yang ini melanggar tak apa prinsip yang kita perjuangkan. Yang ini kalau kita buat, apa kesan dia kepada rakyat? Ya. Yang ini kita buat, komitmen kita bercanggah atau tidak dengan apa yang kita kata. Itulah benda-bendanya. Antaranya saya boleh bagi contoh. Dalam isu kita nak lebuh raya plus, untuk kita kurangkan dia punya kadar tol itu dalam jangka masa. Kita menghadapi isu praktikal dari segi mampu atau tidak kita buat begitu dan sebagainya, maka diberikan ruang yang cukup lama untuk kita berbahas, berbincang, balik sekali tak putus, mari lagi minggu depan, balik lagi tak putus, buat mesyuarat khas batu saja. Masya-Allah. Bermakna apa? Ya betul, kita berbincang bukan sehari, bukan 1 jam. Kadang-kadang mesyuarat daripada pukul 9.30, 10 itu sampai pukul 3, pukul 2. Oh, lama tu. Lama. Bermakna yang kawan kita hari ni jadi Menteri MITI hari ni yang duduk sebelah sana, bagaimana dia boleh menyatakan dia tidak tahu keputusan-keputusan yang dibuat tentang direct nego dan sebagainya? Satu. Yang kedua, bagaimana pula dia menyerang kerajaan pakatan dulu, kerajaan yang dia ada sama dalam kerajaan itu, konon menyatakan kita tidak tangani COVID dengan besar, sedangkan waktu itu sudah ada COVID. Saya masih ingat waktu itu setelah kami balik bercuti, disuruh balik cepat. Sebab ada isu COVID ini. Saya baru balik Mekah pada waktu itu. Kita bincang di dalam mesyuarat itu macam mana nak menangani isu COVID. Sebab itu ada keluar rancangan awal pada waktu kita kan masa itu. Dan ada lagi rancangan-rancangan untuk menangani COVID dan sebagainya. Macam mana Menteri Kesihatan berhempas pulas untuk memastikan SOP baru, norma baru dan sebagainya. Macam mana dia boleh kata kita tidak melaksanakan apa-apa? Jadi ini bagi saya lah, Mafizal boleh nilai sendirilah manusia begini. Jadi saya tak heran manusia begini boleh berpaling dari parti dia untuk menikam kemudiannya parti sendiri. Sekurang-kurangnya berlaku adil lah. Sekurang-kurangnya berlaku adil lah. Sebab dia duduk di dalam itu. Dia berada sama di dalam itu. Jadi tak bolehlah kita mempertikaikan keputusan yang kurang-kurang kita duduk diam. Tapi ini tak dia kata pula lebih pada orang yang menyerang kita, sedangkan dia sendiri duduk di dalam kabinet. Termasuklah tabung haji. Tabung haji yang buat keputusan itu semua ialah mereka yang sekarang ni ada di sebelah sana. Mereka tahu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin waktu itu adalah ahli kabinet dalam masa dia menjadi Kementerian Dalam Negeri. Keputusan tentang tabung haji, jaminan kerajaan dibahas, dibincang di dalam mesyuarat kabinet. Itulah yang saya pertahankan. Betul. Kenapa mereka diam? Betul lah.